Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Azim Razzuki bin Azhar, nombor metrik 2021393359. Saya akan membentangkan tentang seni pertahanan diri, iaitu Nasrul Haq. Kita bergerak pada objektif kajian. Okey, yang pertama, objektif kajian ini adalah untuk memahami konsep ajaran sesat, ataupun untuk memahami apa itu ajaran sesat, mengapa ia dikatakan sesat, bagaimana ia termasuk dalam kategori ajaran sesat, serta bagaimana ia boleh merosakkan akidah seseorang jika ajaran sesat ini terus menerus berkembang. Okey, objektif yang kedua adalah untuk mengkaji asal-usul ataupun mengkaji sejarah perkembangannya di Malaysia, dan juga untuk mengkaji bagaimana ia boleh tersebar dalam kalangan masyarakat tempatan sehingga hari ini, sehingga semasa hari ini masih ada lagi pengikut ajaran ini. Okay. Yang seterusnya, di pengenalan, Nasrul Haq berasal dari perkataan Nasrul dan Haq, yang bermaksud pertolongan yang maha benar. Nama itu diberi oleh Prof. Muchar Lintan dari Indonesia selaku penasihat pada pertubuhan itu. Nasrul Haq adalah silat batin yang telah diharamkan oleh JAKIM pada 8 Jun 1987 atas sebab ianya bukan dari ajaran Islam. Sehingga hari ini masih ramai pengikut ajaran ini dan tidak bersetuju dan menentang Nasrul Haq ini, dan mereka mengatakan ia tidak haram kerana mengatakan ajaran ini diturunkan oleh moyang mereka. Kumpulan pertama Nasrul Haq yang telah diaturkan di Dusun Tua, Hulu Langit, Selangor pada 21 Januari 1977 yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Malaysia pada waktu itu, iaitu Tan Sri Haji Abdul Samad Idris. Seterusnya kita bergerak kepada sejarah Nasrul Haq. Nasrul Haq ini berasal dari Minangkabau, Sumatera. Pengasasnya di Sumatera ialah Syekh Musa Paradik. Ia mempunyai 17 jurus untuk dipelajari. Jurusnya ditemui oleh Tuan Haji Johannes Choli seketika menunaikan fardu haji di Makkah dan dipraktikkan di Gua Hira dengan seorang teman yang datang dari Indonesia. Berikut adalah jurus-jurus Nasrul Haq yang terdapat dalam buku panduan Nasrul Haq. Antaranya ialah Tupas, Sogok Telantang, Sogok Tertangkup, Siku Dua, Sogok Bawah Telentang, dan lain-lain lagi. Seterusnya, kumpulan pertama Nasrul Haq telah diaturkan bertempat di Dusun Tua, Hulu Langit, Selangor. Pada mulanya, kursus ajaran ini hanya untuk percubaan untuk menguji sejauh manakah pengetahuan yang telah dituntut oleh para pemula ajaran ini dan membawa kepada perkembangan ilmu mempertahankan diri, dan juga sambil berusaha untuk berdakwah kepada masyarakat Islam ketika itu. Rancangan awal Tan Sri Haji Abdul Samad Idris hanyalah ingin mengadakan kursus ajaran ini hanya kepada anggota polis sahaja. Tetapi kerana berpulangnya Allahyarham Perdana Menteri pada waktu itu, Tun Abdul Razak, dan kemudian diikuti dengan situasi politik yang tidak tetap, maka kursus ini gagal pada awalnya sebab ia dibuka pada orang awam. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas
selepas Tun Abdul Razak. Terusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri On pula mengarahkan Tan Sri Haji Abdul Samad Idris ke Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk menimbulkan kembali hasrat mengadakan kursus ajaran Nasrul Haq ini kembali. Tan Sri Haji Abdul Samad Idris mendapat ilham untuk mengajar Nasrul Haq ini apabila beliau menunaikan fardu haji di Mekah pada 1976 dan meminta kepada Allah supaya diberi petunjuk untuk memberi sumbangan kepada agama Islam dan mempertahankan negara dari serangan musuh. Maka ketika itu beliau tergerak hati untuk mengajar Nasrul Haq. Okay, seterusnya kita bergerak kepada ciri-ciri ajaran Nasrul Haq. Okey, cara ajaran Nasrul Haq ini menyerang dengan menumbuk ke arah angin dan menumbuk tanah, maka musuh bakal rebah. Ajaran ini mengelak serangan musuh dengan musuh tidak dapat menyentuh pengamal Nasrul Haq ini seperti ada dinding gaib yang melindungi pengamalnya. Seterusnya, bacaan Al-Fatihah dan zikir-zikir hanya untuk mewujudkan perkara luar biasa, tetapi yang pelik dan menjadi misteri perkara luar biasa ini hanya berlaku di gelanggang utama mereka sahaja dan di hadapan khalifah mereka sahaja. Okey, berikut adalah fatwa yang telah diwakilkan oleh kerajaan Malaysia, di mana ajaran Nasrul Haq termasuk dalam ajaran yang telah diharamkan oleh kerajaan di bawah fatwa di bawah Seksyen 41. Okey, implikasi dan kesan terhadap masyarakat. Pertama, ia menjejaskan perpaduan masyarakat disebabkan sokongan atau fanatik terhadap sesuatu. Ia menjejaskan perpaduan kerana penentangan terhadap hukum dan juga pandangan orang luar dari kumpulan itu. Yang seterusnya, keganasan terhadap masyarakat. Kepatuhan yang berbetul-tuli oleh para pengikut ajaran itu yang sanggup melakukan apa sahaja dan menurut perintah oleh pemimpin mereka sanggup bermusuh dengan orang yang mentaati mereka. Okey, kesimpulannya, usaha yang berterusan harus dibuat untuk menangani ajaran sesat ini. Kerjasama amat penting antara semua pihak, termasuk orang awam, pihak berkuasa, kerajaan negeri dan ramai lagi agar dapat menghapuskan agenda ajaran sesat ini dalam masyarakat kita sebagai keutamaan pada masa kini. Konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, menuntut sumbangan semua pihak dan perlu dilihat secara menyeluruh. Ia bukanlah hanya tugas pihak berkuasa semata-mata, malah ia merupakan peranan setiap individu yang bergelar Muslim dalam melaksanakan tanggungjawab hidup bermasyarakat. Seterusnya, imam-imam masjid, penghulu atau ketua masyarakat perlulah sentiasa peka dengan aduan dan pertanyaan penduduk setempat. Penting juga ciri-ciri ajaran sesat perlu disebarkan kepada awam agar penduduk setempat sentiasa peka dan tahu membezakan yang mana betul dan mana salah. Ini kerana golongan yang kurang arif tentang ajaran agama akan mudah terpesong dengan amalan yang mudah dan sesuai dengan corak hidup mereka dan lebih kepada nafsu mereka. Sekian saja. Berikut adalah rujukan yang saya dapati untuk membuat pembentangan ini. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih.